شر ما صنعت ربك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutama nikmat iman, amal, ketaatan. Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam surah Al-A'raf ayat 17 yang mana kata-kata iblis yang berazam untuk mendatangi kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Apa iblis nak buat pada kita jemaah sekalian? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Iblis kata pada Allah, engkau tidak akan dapati mereka bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini modus operandi iblis yang utama dan dicatatkan dan Allah rakamkan dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah SWT juga merakamkan dalam surah As-Sajdah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan roh dalam jasad manusia yang bermula mati, berikan pendengaran, berikan penglihatan, berikan perasaan, kemudian Allah nyatakan pada hujung ayat tersebut, qalil, sedikit yang bersyukur. Kalau musuh nombor satu dah menyatakan kenyataannya, dah buat statement bahawa dia mengatakan bahawasanya kepada Allah kau tidak akan dapati mereka bersyukur. Lalu Allah pun menyatakan juga dalam surah Sajdah ayat 9, sedikit yang bersyukur. Maka perkara yang perlu kita letakkan dalam keutamaan hidup kita adalah berharap agar kita menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Kerana apa? Lawan kepada syukur itu kufur. Adapun perbahasan kufur
kecil ataupun kufur yang besar, namun kedua-duanya membawa pada kerosakan pada amal dan boleh membawa pada kerosakan pada iman. Nauzubillah min zalik. Alhamdulillah jemaah sekalian, pada malam yang penuh berkah yang pertamanya ta'aruf lah. Ini yang pertama lah, mengasih kepada ucapan kepada Tuan Nazir dan seluruh jawatan kuasa dan Tuan Imam kita ya, atas kesudian memberi ruang untuk saya berkhidmat di Masjid Al-Munawwarah ini. Alhamdulillah qadarullah takdirnya pada malam ni Allah takdirkan saya di sini untuk membawa perbahasan syarah hakikat kehidupan. Ini satu perbincangan yang kita bawakan kepada insya-Allah pada masyarakat umumnya untuk kita mentafsirkan kehidupan kita. Biasa kita dengar tentang tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran seperti mana yang kita telah maklum. Adapun kehidupan ini juga perlu ditafsirkan. Kerana apa? Kerana kehidupan itu Nabi SAW telah nyatakan pada hadis mafhum hadis, satu doa yang disunnahkan baca sebelum kita nak bagi salam, itulah minta berlindung wa na'udzu azabi jahannam wa azabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat. Berlindung daripada fitnah kehidupan. Fitnah disebut tentang fitnah kehidupan, ia merujuk kepada cobaan. Yang mana cobaan termasuk dalam perbahasan ujian. Dia ada dua perbahasan. Cobaan itu tajuk kepada ujian. Ujian itu perbincangan yang sepanjangnya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, walana belukum kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pastikan mati. Walana belukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Setiap bernyawa pastikan mati. Yang nyawa pasti mati. Dalam bab kehidupan nanti kita akan bincangkan juga apa yang pasti dalam hidup ni. Yang pasti mati, berjaya belum pasti. Gagal pun belum pasti, mana tu berjaya. Yang gagal pun belum pasti, yang berjaya pun belum pasti. Yang pasti mati. Sebab apa tu Allah mengatakan dalam Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin za'iqatul maut. Yang pasti yang hidup mati. Itu yang pasti. Maka dalam kepastian kematian itu, dalam kehidupan ini apa yang berlaku? Allah akan uji kita. Walana belukum bisyarri wal khair. Allah akan uji kita dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, fitnah. Cobaan itu lebih khusus kepada tajuk di dalam ujian itu. Sebab tu kadang-kadang orang tafsirkan ujian dalam konteks kesusahan saja. Kita katakan sabarlah ni ujian untuk kamu. Sabarlah ni ujian untuk kamu. Ada tak orang kata bila orang dapat harta banyak, kita pun kata sabarlah ini ujian untuk kamu juga? Ada? Jaranglah orang kata. Jaranglah. Tak. Orang kata tahniah, barakallahu fik, betul lah. Juga dianjurkan memberikan satu kata-kata yang baik. Namun kebaikan yang diberikan oleh Allah itu dalam rupa bentuk harta yang kita nampak baik juga ujian. Kalau rujuk dalam surah An-Naml ayat 40, bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dipuji oleh Ratu Balqis tentang kerajaan yang hebat, satu-satunya kerajaan yang tiada tolok bandingnya setelah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tiada lagi kerajaan. Kerana apa? Kerana doa yang diminta kepada Allah. Surah As-Sad ayat 35, Rabbighfirli wa habli mulk. Ya Allah, ampunkan aku, kurniakan aku kerajaan, mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di, innaka antal wahhab. Maka Allah bagi kerajaan yang besar. Ratu Balqis pun, yang ketika itu zaman itu hebatlah, Ratu Balqis pun kena tabik spring, kena hormat, tunduk hormat pada Nabi Sulaiman AS. Lalu apa kata Nabi Sulaiman AS ketika dipuji dengan segala nikmat yang ada? Haza min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan daripada Tuhanku.
adalah untuk linaftinahum, linafti, iaitu untuk menguji, mencuba aku. Letak fitan kat situ sebagai cobaan untuk aku. Adakah aku bersyukur atau kufur? Nampak? Dengan nikmat tu boleh jadi syukur atau kufur. Maka dalam kehidupan terkandung dua perkara ini. Sebab tu kita perlu tafsirkan dia. Padanya ada ujian yang mana perlu kita rungkai, perlu kita perhatikan. Dengan apa? Dengan cahaya keimanan. Kita kena suluh kehidupan dengan cahaya keimanan. Sebab tu dalam permulaan perbincangan hakikat kehidupan ni, kita akan mulakan dengan perbahasan surah An-Nur ayat 35. Dalam hidup ini yang pertama yang perlu ataupun menjadi panduan, apa yang mesti kita ada dalam hidup ni, cahaya. Sebab apa hidup ni dalam, kalau kita lihat sekarang ni dalam mata kasar kita, hidup nampak cahaya ni lampu, matahari. Namun hakikatnya kehidupan ni, dunia itu adalah kegelapan, gelap. Kalau nak tengok hakikat dia atau sebenarnya kehidupan tu, itulah kubur, gelap. Dan kita perlukan cahaya untuk melihat kehidupan yang gelap ini. Itulah dalam surah An-Nur ayat 35 Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun duriyyun يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس Wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Yang mana Allah berfirman, Allah yang bermaksud Allah yang menerangi langit dan bumi. Merujuk kepada, kalau tidaklah kerana Allah SWT itu yang menerangi kehidupan langit dan bumi, cahaya, nur. Menerangi cahaya langit dan bumi bandingannya nur hidayah itu, yakni merujuk pada nur hidayah petunjuk Allah. Ini kita suci Al-Quran adalah sebuah miskat, seperti bekas yang berisi sebuah lampu. Lampu itu dalam geluk kaca. Geluk kaca itu pula jernih, terang laksana bintang yang bersinar cemerlang. Iaitu pokok zaitun yang bukan saja disinari matahari semasa naik dan bukan saja semasa turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah pada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya walaupun ia tidak disentuh api. Iaitu sinaran nur hidayah yang demikian bandingan adalah sinaran yang berganda-ganda. Ini bentuk cahaya itu. Cahaya berlapis-lapis. Cahaya berlapis, cahaya nurun ala nur. Allah memimpin. Yahdillahu nurihi ma yasha. Allah memimpin sesiapa yang dikehendaki menurut undang-undang dan peraturannya kepada nur hidayahnya itu. Dan Allah mengemukakan berbagai-bagai misal perbandingan untuk umat manusia, dan Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perbincangan kita nak mula bahas kehidupan. Hidup ni kalau kita lihat, ini pertama kita letakkan begini jemaah sekalian. Nabi SAW diperjalankan hidupnya dan mendapat wahyu yang pertama ketika umur 40 tahun. Ketika umur 40 tahun bagi Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu yang pertama. Kalau kita lihat perjalanan hidup Nabi 40 tahun. Kemudian Allah turunkan wahyu. Apabila 40 tahun turunnya wahyu, dalam surah Al-Fat ayat 28, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yakni untuk membawa huda, petunjuk, dinul haq, kehidupan yang benar. Jemaah sekalian, hidup ni bukan sekadar atas pengalaman kita semata-mata. Ni nak bagi tahulah. Ni saya mudahkan sikit perbincangan ni. Ni baru mukadimah lah. Mukadimah perbincangan, kita nak tengok sudut mana nak bincang. Sebab kehidupan ni adalah tuntutan yang Allah telah taklifkan atas kita untuk kita perhati dan kaji. Kalau kita rujuk dalam Quran, banyak Allah nyatakan yatafakkarun ulul albab afala ta'qilun. Kalau dalam surah Al-Alaq ayat 1 lagi jelas, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan sekalian alam. Bila sebut baca ni maksudnya kaji, hayati, fahami, hidup ni semua kejadian dengan nama Allah. Bukan dengan nama kita, bukan dengan pengalaman hidup kita. Sebab tu panjangnya usia kehidupan seseorang itu belum menjamin kehidupannya itu mengikut yang sebenar. Buktinya apa? Iblis. Iblis lama tak hidup? Lama, sampai kiamat dia hidup. Dah lah awal-awal lagi Allah dah jadikan dia. Sampai ke kiamat Allah panjangkan usia dia. Beramal tak iblis? Beramal. Tapi di mana pengakhiran iblis? Kana minal kafirin. Berkawan dengan siapa iblis sampai boleh jadi kafir tu? Allah kata kana minal kafirin. Berkawan dengan siapa kakak iblis? Malaikat. Setara duduk dengan malaikat iman sekalian. Beramal tak henti-henti. Tiba-tiba berubah kehidupan dia. Iblis ni ada kehidupan. Iblis bukan gagal pada amalan. Iblis gagal pada kehidupan. Apa kehidupan? Bila start kehidupan iblis? Bila Allah jadikan Nabi Adam AS pasangan. Berpasangan ni kehidupan. Ada pasangan maka terjadilah kehidupan. Siang dan malam pasangan. Lelaki dan perempuan pasangan. Kalau orang kata bila dia start matang hidupnya, start dia kahwin ni matang lah hidup tu. Berubah, dia tak boleh jadi macam budak-budak lagi dah. Tak boleh buat perangai budak-budak dah. Kalau kahwin budak-budak juga teruk. Sebab dia kena ada tanggungjawab. Ada anak ke bini, nak kena nafkah lagi, nak kena didik lagi, nak kena ngajar isteri, nak kena jadi tok guru lah. Nak kena jadi tok guru pada isteri, pada anak-anak. Mana bila berpasangan maka bermula kehidupan. Kalau tak ada pasangan, tak ada kehidupan, tak ada sunyi. Bagai contoh Nabi Adam AS duduk kat surga. Dijadikan di surga. Duduk surga. Menong. Macam dia tak kena. Macam itulah ibarat. Missing. Something missing. Maka Allah jadikan Siti Hawa. Pasangan. Lelaki, perempuan. Pasangan bagi iblis, manusia, jin dan manusia. Pasangan kita lelaki dan perempuan. Ada pasangan, ada ujian. Siap. Ready. Ujian rumah tangga, ujian paling besar. Tak boleh dinafikan. Kerana hadis mengatakan, Nabi kata iblis dia akan mengiktiraf syaitan, yakni jin, yang berjaya memporak-perandakan rumah tangga sehingga bercerai-berai. Ni'ma anta. Daripada singgah sana dia duduk, iblis setiap hari dia buat meeting multaqa dekat atas laut. Buat meeting kecuali lagi Ramadan. Bulan Ramadan Allah tak bagi permit. Permit tak boleh berkumpul-kumpul, tak boleh. Penagari kena rantai tu maksudnya tak boleh berkumpul. Tapi selepas tu mereka buat meeting balik. Hari-hari mereka akan meeting dekat atas laut. Mafhum hadis. Maka hari-hari akan buat apa? Buat report duty. Hari-hari syaitan buat begini, begitu, buat bergaduh, buat bala, buat berdengki, buat macam-macam dosa lah. Tahu iblis kata apa? Kau tak buat apa-apa pun. Rupanya iblis tak kan dosa-dosa lain tu. Yelah. Okey. Dia macam itu. Sekali datang syaitan ni, jin,
Dia bagi tahu kepada iblis bahawa aku telah berjaya memporak-porandakan rumah tangga itu dan aku tidak meninggalkannya sehingga dia bercerai berai. Iblis kata apa dalam hadis? Ni'ma anta. Ini baru betul. Dia pun turun. Dia turun pada setengah sana. Dia ambil syaitan ni duduk sebelah dia. Sebab apa? Sebab Iblis lah yang meniupkan keraguan pada Siti Hawa. Dan untuk pengetahuan jemaah sekalian, untuk menjadi pawang besar, pawang kan, pawang bunga kan, syarat dia mesti ada sihir rumah tangga. Dan sihir rumah tangga dirakamkan dalam Quran. Sihir rumah tangga bukan sekadar kita mengacau tu. Tak, sihir ini maksudnya dia ragu, dia tiup keraguan je. Sihir-sihir ni ialah meragukan Allah tu je. Sihir ni dia akan buat kita ragu Allah. Sebab tu kebanyakan siapa yang terkena tu, antaranya dia ragu. Ragu, dia tak yakin dengan Allah, dia tak tahu aku macam mana. Last sekali dia tinggalkan Allah, last sekali tinggalkan kehidupan, bunuh diri. Hati-hati. Baik. Jadi berbalik pada tadi, Iblis ni, cerita bab Iblis dulu, dia beramal dah. Lagi lama beramal pada kita, dia bermula taat, bukan jahat. Iblis bukan dia jahat. Sebab tu jangan kita tertipu dengan hidup. Tak apalah Ustaz, saya beramal je lah. Tak apa, malas lah fikir benda-benda lain. Baik dia hidup, dia tak fikir. Kalau tak fikir hidup, itulah yang nanti rosak. Sebab apa? Sebab amalan kita ni nak letak dalam bekas. Ni amalan kita, air. Air ni nak curah kat mana kan? Mesti ada bekas yang nak pegang lah. Inilah hidup kita. Ini tamsil lah. Wa yaribullahu al-amsala linnas. Surah An-Nur ayat 35 bagi contoh. Oh, kita nampak? Air amalan ni banyak ni masuk kat bekas. Bekas ni dalam ni ada najis. Agak-agak air ni jadi apa? Air muntah najis. Amalan ni elok. Dah betul amalan ni. Allah bersih ni air ni. Spritzer. Cantik. Bekas kotor. Ada najis dalam ni. Curah air masuk. Air muntah najis. Tidak boleh membersihkan, malah jauh sekali nak jadikan untuk apa nama ibadah taharah. Dia kena mutlak. Dia kena suci lagi menyucikan. Dia kena suci, bukan saja suci lagi, menyucikan. Ini ada najis lagi lah. Beramal je lah Ustaz. Dia lupa bekas dia ni kotor. Ada pula najis. Ada yang pecah pun ada. Sebab tu kalau kita jumpa ada orang beramal tapi tak ada semangat. Tahu. Saya ni nak kata tak beramal dah. Nak kata doa dah Ustaz, tapi hidup saya tahu lah apa jadi. Tahu dah saya. Dia mula tak tahu tu maknanya hidup dia tu something wrong somewhere. Sebab tu agama dan kehidupan dia tidak boleh dipisahkan. Agama, contoh solat, imaduddin. Dalam solat ada dua keadaan. Ada yang lalai solatim sahun, ada yang lalai niat ni ujung-ujung waktu baru solat. Dia alamak. Dia nak habis waktu macam itu. Dia lalai. Sebab apa? Sibuk punya pasal. Atau ada yang solat elok dah ni. Ra'un. Riak. Okey. Lalai dan riak ni duduk mana Imam sekalian? Duduk pada amal tak? Duduk pada kehidupan. Hidup dia riak, hidupnya lalai. Hidup nak tunjuk orang. Habis amalan bubuh dalam ni tunjuk kat orang. Tengok. Macam itu ibaratnya. Iblis gagal dekat sini amalan. Dekat kehidupan. Amalannya banyak. Bila Allah test kehidupan dia. Dalam kehidupan apa kita bincang tadi? Ada ujian. Ada apa ujian? Apa tajuk ujian? Buruk dan baik. Apa ujian bagi iblis? Keburukan. Allah uji keburukan pada iblis. Apa keburukan ni? Bukan keburukan apa? Benda yang dia tak suka. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Kenapa pula aku nak sujud pada dia? Kenapa aku nak hormat? Ni
Ni kata pasangan ni. Ni kata iblis ni, berapa pasangan yang tak menghormati. Mutaakhir ini lagi. Dan ini nanti dalam perbincangan hakikat kehidupan ada perbincangan dalam bab munakahat. Masuk juga, cuma kita bincangkan dengan konsep kaedah uslub perbahasan berteraskan sifat Nabi SAW, sifat objek Nabi SAW. Ada kaedah. Jadi bila iblis diuji dengan perkara yang dia tak suka, maka iblis gagal. Walaupun amalnya banyak, tapi hatinya kotor. Ustaz, amalan-amalan ni bukan bersihkan hati ke? Belum tentu. Bila nak bersihkan hati bagaimana? Bawa hati mengenal Allah. Batu hati ada perbahasan khas, ada amalan khusus, dan hati inilah yang akan menjadi timbang tara kepada kedudukan amal yang kita lakukan. Hati ini pula dia akan duduk pada kehidupan, mas sekalian. Rupanya iblis teruji kehidupan dia. Sebelum ni dia seorang, tak ada nak beat dia, tak ada nak battle dengan dia, tak ada. Pasangan tak ada. Dengan malaikat macam kita, tak jumpa regu, tak jumpa benda yang kita marah. Lepas macam contoh tak jauh solat, kita seorang kan, seorang. Ini belum lagi muamalah hablum minallah, hablum minallah. Sagi hablum minallah, sagi nak macam mana nak hormat orang, nak salam orang, nak bagi salam, nak bermuamalah itu antara dengan isteri dengan suami, suami dengan isteri dengan suami. Ini nombor satu perbincangan suami isteri sebab pasangan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab kisah Nabi Adam AS dengan Siti Hawa, suami isteri. Kisah Nabi Ibrahim AS dengan Siti Hajar, Nabi Ismail AS, suami isteri. Kisah Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu al-Kubra, suami isteri. Kisah Nabi Nuh AS dengan anaknya, suami isteri. Di mana kata kisah suami isteri tak penting? Kisah para anbiya semua berbicara soal kisah keluarga. Dan keluarga ni kehidupannya, mas kalian. Kehidupan. Maka di sini kita melihat bagaimana iblis tadi apabila gagal, Allah takdirkan iblis dalam keadaan dia leka. Dia menyangka dia mulia. Kenapa? Kerana dia melihat kejadian kehidupan. Wa khalaqatani min nar. Aku dijadikan daripada api, dia dijadikan daripada tanah. Kenapa aku nak hormat dia? Dia jangan itu maksudnya. Kenapa saya nak hormat suami saya? Kenapa? Padahal saya yang lagi buat banyak perkara. Kenapa saya nak hormat? Walhal hormat ni bukan sebab dia baik ke jahat. Hormat ni adalah sifat hamba. Menghormati siapa pun. Kita tak ada lesen untuk meremehkan siapa-siapa. Tak boleh. Meremehkan sesiapa, dia akan jadi abah wastakbar. Iblis meremehkan. Remeh ni apa? Merendahkan orang. Menolak kebenaran, merendahkan orang. Merendahkan Nabi Adam AS. Kau siapa? Dari segi usia iblis, dia lagi tua. Dari segi kedudukan iblis, dia lagi tinggi kedudukan. Position dia ketua. Dari segi amalan, dia lagi banyak. Tapi kenapa dia boleh tergelincir? Kerana dia tak ada satu benda. Ini dalam perbincangan hakikat kehidupan kita kaji bab ni. Rupanya jemaah sekalian, Nabi Adam AS itu Allah muliakan, Allah angkat kedudukan Nabi Adam AS ini khalifah, kemudian Nabi dan Rasul. Itu yang tidak ada pada iblis adalah ilmu. Iblis tak ada ilmu. Apa bukti iblis tak ada ilmu? Sebab tu kata kita jangan buat tak tahu. Jangan kita tak ambil tahu, kerana bermula kita dengan ilmu. Adapun kita faham, semua kena dengan ilmu. Amalan ni bermula dengan kefahaman.
Namun dalam perbahasan kehidupan, iblis ini ketika Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan Nabi Adam AS, yakni khalifah, dan surah Al-Baqarah ayat 30. Dalilnya kat sini je mas sekalian. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yusilu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah nak jadikan khalifah yang bernama Nabi Adam AS itu khalifah, kemudian mewakili iblis, yakni jin itu malaikat di satu kumpulan. Bila kita kaji kehidupan masa kita akan mula balik tengok punca dia. Dan ini semua ada dalam Quranul Karim. Kita akan nampak bagaimana kronologi perjalanan ni, dan kita akan nampak hidup kita ni macam mana kita nak hadapi dengan hidup yang masalah hari ini. Baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah SWT berfirman kepada malaikat, dan ada jin sekali waktu itu, ketika nak jadikan khalifah di atas muka bumi ini, kemudian malaikat pun berkata, qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima'. Bukankah nanti manusia ni akan buat permusuhan, pertumpahan darah? Dah berlaku dah. Rupanya ni dalam bab kita nak timbulkan persoalan. Kalau kita tengok sekarang, zaman sekarang, berbunuh-bunuh, bermusuh-musuh, kita pun pening. Kenapa jadi macam ni? Rupanya ketika Allah nak jadikan Nabi Adam AS khalifah, manusia yang pertama itu khalifah, yang bernama Nabi Adam AS, tu malaikat pun dah bagi tahu dah akan berlakunya permusuhan, pertumpahan darah. Tak cukupkah kami ni yang bertasbih dan bertahmid? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ni beramal. Tak cukup kami yang dah beramal ni, tasbih, tahmid, dengan berbagai af'al. Ada yang sujud, tasbih dengan sujud, ada tasbih dengan rukuk, tahmid dengan tawaf. Ini terjemahan banyak. Kemudian Allah kata apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kau tak tahu apa yang aku tahu. Nampak? Malaikat tak tahu, iblis pun tak tahu. Kemudian dikukuhkan lagi dan surah Al-Baqarah ayat 31 jemaah sekalian. Al-Baqarah ayat 31, Allah SWT mengajarkan, tengok, mula-mula sekali manusia ini dibekalkan dengan apa? Mula-mula sekali, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Tengok, ibaratnya dapat ilmu direct daripada Allah. Ijazah ilmu tu, sanad tu direct daripada Allah. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah mengajarkan Nabi Adam AS seluruh nama-nama benda. Al-Mufassirin mengatakan bahawa seluruh nama yang ada ke alam ni. Tengok Allah bagi ilmu. Sebab tu kita kena ilmu ni, yang menyebabkan kita diangkat oleh Allah ni, ilmu lah. Berapa ilmu kita berakal. Binatang tak perlu belajar sebab tak ada akal. Apa bukti orang tu tak ada akal? Tak belajar, dia tak nak belajar. Hati-hati yang tak minat belajar. Malah lah nak belajar. Hati-hati. Akal kamu dah tak berfungsi ke? Hati-hati. Akal ni nisbahnya ilmu. Dia kena jadi begitu. Kemudian Allah suruh pula malaikat, summa aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Kalau benar kamu orangnya benar, baca balik semua yang Nabi Adam AS sebut tadi. Termasuklah iblis. Ingat, ketika sebut malaikat ni, malaikat ni ketika sebelum iblis menjadi iblis, bermasuk di satu kumpulan, belum ada militan kiri lagi lah. Belum lagi puak haluan kiri, belum. Puak pemberontak belum lagi.
Puak-puak Khawarij ni belum lagi. Khawarij itu menentang. Lepas tu apa? Ketika Allah suruh malaikat baca balik, sebut balik semua nama-nama benda ni. Kemudian malaikat pun jawab. Al-Baqarah ayat 32. Ini lebih mengukuhkan lagi, menunjukkan malaikat pun tak ada ilmu, iblis pun tak ada ilmu sekali, kecuali manusia. Hebat manusia ni maksudnya. Kita kena bersyukur banyak Allah jadikan kita manusia. Kerana kemuliaan tu letak kat ilmu. Dan ilmu ni tinggi martabat. Allah angkat darjat. Al-Mujadalah ayat 9. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat darjat di kalangan manusia orang beriman. Fa'utu ilma darajat, dan yang berilmu. Kemudian iblis, malaikat pun kata apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau setiap mukadimah ke kan, asatizah duk mulakan ke tuan-tuan, kalau nak pergi tausiah ke ceramah ke, mulakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu malaikat yang baca. Itu dialog malaikat kepada Allah berserta iblis. Apa malaikat kata? Malaikat buat pengakuan bahawa kami tak tahu apa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Apa yang engkau bagi tahu je. Kami tak tahu. Terdiam. Dan ketika itulah iblis mengeluarkan true color dia yang tak berilmu tu. Dia panggil bodoh sombong tu. Apa sifat orang tak berilmu ni? Suka membantah. Bantah dia kerja ni. Abah bantah. Orang berilmu tak bantah. Orang berilmu dia berujah. Dia ujah, kemudian cari persamaan. Nah, 5 minit je. Okey. Ingatkan apa ni? Okey. Baik. Jadi ciri ataupun menunjukkan iblis ni tak ada ilmu, dan iblis ni komposisi kejadian dia adalah ada persamaan dengan manusia sekalian. Kenapa iblis diregukan dengan manusia minal jinnati wan nas? Kerana padanya ada persamaan. Api dengan tanah bezalah. Api dengan tanah, tanah dengan air mani, itu unsur pada manusia. Unsur pada jin api. Tapi dalaman ada akal, ada. Ada perasaan, ada. Lepas tu iblis ni ada akal, ada. Tapi tak guna akal. Dia tak guna akal dia. Dia tak nak berfikir. Dia tak nak pergi jumpa, tanya, belajar. Dia sombong kat ego. Dah lah baru datang, tak siapa entah ni. Kau tahu aku lagi lama kat sini. Aku nak belajar kat kau. Dia marah betul. Ni cabaran macam main. Nak tunjukkan ilmu ni milik Allah. Itu kadang-kadang kita, ya Allah. Kadang anak-anak kita kan. Yelah, budak-budak ni hati bersih, fikiran lapang. Kadang dia nasihat ayah dia macam gitu nasihat dia. Terpukul kita. Allah tengok. Anak aku nasihat ya. Main. Ilmu ni dia milik Allah kan. Allah boleh bagi kat siapa yang aku nak. Yahdillahu linurihi man yasha. Bagi hidayah petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Iblis tak nak guna akal dia. Dan menunjukkan iblis hanya beramal tapi tidak berilmu. Hati-hati yang hanya beramal tapi tidak mengenal. Ilmu ni juga kita takrifkan juga mengenal. Tak mengenal dia. Sangkakan dah kenal Allah, sebut-sebut Allah juga. Rupanya dalam kejadian Allah, dia kutuknya. Mana dia ni tak kenal Allah. Orang yang kenal Allah, dia tak akan berani kutuk kejadian Allah. Takkan berani maksudnya. Sebab dia tahu Allah jadikan. Apatah lagi kalau disebut dalam bahasa body shaming kan, dalam hadis ada. Jangan menggelarkan seseorang itu gelar-gelaran yang dia tak suka, dengan warna, dengan tinggi rendah. Kita cakap dia begitulah. Apa-apalah bentuk yang kita ni. Sehingga kan al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Muslim yang sebenar ni Muslim yang orang selamat dengan mulut dia, dengan tangan dia.
Sebab sebab dia tahu setiap yang ada ni bukan milik manusia, milik Allah. Jadi tak berani nak pecahkan kaca, tak berani ni. Kalau pelajar kita diterapkan dengan vandalism ni, pecahkan kaca, baling meja, kopakkan meja ni, boleh tak? Tak boleh. Kamu nampak siapa punya ni? Sekolah? Bukan. Sekolah menguruskan. Kamu tahu dari mana asal kayu ni? Kamu tahu dari mana ni? Allah yang jadikan. Kamu hancurkan barang-barang ni, kamu jawab dengan Allah ni. Takut dah tak? Allah jawab bukan hari ni. Kalau hari ni kamu tak taubat, simpan lama-lama, umur 40 tahun balas nanti. Contoh. Mana saya cakap dengan para penjelasan macam itu, jangan ingat kamu muda kamu lepas. Jangan buat benda yang nanti akhirnya dibalas hujung nanti. Yang lebih dahsyat, kita alhamdulillah balas kat dunia. Kalau balas kat sana, akhirat, Allah na'udzubillah min zalik. Iblis tak kena Allah, walaupun dia sebut nama Allah, walaupun dia hidup suasana waktu itu dengan malaikat. Allah boleh hijab sekelip mata. Tu kita takut tu. Kadang ialah banyak juga kan kadang-kadang yang berbicara soal Allah, takrifan tentang Allah. Tapi kalau kena benda yang dia marah, dia marah sungguh kan. Dia kata kawan tu, dia lipat sungguh kawan tu. Hai, ni bukan kena Allah ni. Sebab tu dalam konteks mengenal Allah itu dengan ilmu yang kita belajar dan juga dengan amal yang akan berlaku nanti dalam kehidupan. Sebagai contoh qada dan qadar, takdir. Itu kan rukun iman tu dalam hidup ni. Ini kita belajar hakikat kehidupan ni. Antara pengisian yang penting dalam hakikat kehidupan ini juga adalah kita tak nak hidup ni jadi asbab terhijab daripada mengenal Allah. Terhijab kita. Sebagaimana iblis terhijab. Dah ada dah kita punya panduan tu. Okey, baik, kita bagi lalu azan dan kita buat kesimpulan selepas itu insya-Allah. Wallah. Baik.
Allahumma rabb azina salatu ala sayyidina Muhammad wa ba'athna qama innaka la takhaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sudah jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair, kita buat kesimpulan. Baik. Maka sudah jemaah yang muliakan Allah SWT membahaskan tentang kehidupan ini adalah satu perkara yang dituntut di dalam agama kerana ia berkaitan dengan amalan kita. Sebagaimana iblis gagal rosak amalannya kerana gagal dia faham kehidupan dia. Yang mana dalam hidup dia akan diuji susah dan senang, baik dan buruk. Orang boleh bertahan dengan amalan, tiba-tiba Allah uji dengan kesusahan, tinggal amalan. Mungkin jadi begitu. Allah boleh tahan dengan kesusahan, tiba-tiba Allah bagi kesenangan, hilang amalan pun boleh juga macam itu. Jadi caranya adalah kita kena perhalusi, kita kena buka balik perbahasan kehidupan dengan uslub, dengan kaedah merujuk kepada 4 sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merujuk kepada perbahasan innama bu'astu li utammima makarimal akhlak. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan hanya saya semata-mata untuk memuliakan perangai yang merujuk kepada kehidupan. Perangai ini kehidupan sebenarnya. Dan di sini tadi kita mulakan dengan surah An-Nur ayat 35 untuk kita memahami kehidupan ini. Hendaklah kita mohon pada Allah Ta'ala. Yang perkara kedua yang penting tadi cahaya, yang kedua adalah ilmu wa hikmah. Yang tadi ilmu lah, yang pertama ni nur ala nur An-Nur ayat 35 tadi. Iblis tak ada cahaya, gelap terus. Beramal banyak macam mana, tak nampak petunjuk, Allah tak bimbing kita, habis. Sebab tu kita minta siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Allah berikan nikmat atasnya. Yu'til hikmata man yasha, Al-Baqarah 269. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah SWT memberikan nikmat kebijaksanaan, ilmu yang berguna kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditentukannya. Dan sesiapa yang diberikan nikmat itu, yakni ilmu yang berguna tadi, hikmah, maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Jadi penting untuk kita berfikir ni. Hidup ni jangan sembrono ikut dia. Tahulah ikutlah Ustaz, apa nak jadilah. Jangan. Tak boleh. Kita kena perhati. Apatah lagi perkara itu sangat berkait rapat dengan hubungan kita dengan Allah. Adakah perkara itu membawa kita kenal Allah atau terhijab kita daripada Allah? Itu lagi penting. Baik, itu saja perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini. InsyaAllah kita akan sambung pada perbahasan kita pada tahun hadapan. Panjang lagi tu nak jumpa balik tu insyaAllah. InsyaAllah tahun hadapan. Dalam menyambung kepada, kita akan masuk pada pengenalan. Tadi itu mukadimah, kita akan pengenalan falsafah kajian sebuah kehidupan. Kita akan masuk pada perbahasan falsafah kajian sebuah kehidupan. Falsafah merujuk pada apa kepahaman yang kita boleh keluarkan daripada kajian sebuah kehidupan. InsyaAllah, wallahualam, mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata tukaran bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri ila alladhina amanu wa amanu wa tawassaw bil haqq. Wallahu a'lam bis-shawab.